Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar. Diharap semua pelajar dalam keadaan yang sihat sejahtera. Untuk hari ini kita akan masuk topik yang baru bagi subjek PKE. Sebelum tu cikgu nak recall balik, kita dah belajar mengenai lita arus terus. Dalam lita arus terus kita dah belajar mengenai unit dan kuantiti lita AT. Lepas tu kita belajar hukum Ohm, hukum Kirchhoff, pembahagi voltan dan pembahagi arus, lita sesiri, lita selari dan juga gabungan lita siri selari, and then kita juga belajar mengenai perintang. So untuk hari ini kita akan masuk topik lita arus ulang-alik ataupun lita AU. Untuk kelas minggu ni cikgu akan ajar mengenai prinsip kendalian penjana AU, lepas tu bentuk gelombang AU, osiloskop dan juga pengiraan. First kali kita perlu tahu definisi arus ulang-alik. Apa itu arus ulang-alik? Arus ulang-alik merupakan sejenis arus elektrik yang sentiasa berubah-ubah alirannya mengikut masa dan mengalir dalam dua keadaan. Dia ada nilai negatif dan nilai positif. Arus ni mengalir bermula daripada sifar ke maksimum positif, lepas tu dia balik ke sifar balik, lepas tu dia mengalir ke maksimum negatif dan kembali kepada sifar. Sebab itulah nama dia arus ulang-alik, sebab arus dia sentiasa berubah-ubah. Jadi perubahan arah pengaliran arus ini adalah disebabkan oleh perubahan kekutuban punca voltan yang berselang-seli. Sumber arus ulang-alik yang paling utama adalah daripada penjana arus yang menggunakan prinsip aruhan yang menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Sumber dia adalah penjana lah. Penjana arus ulang-alik. Penjana ni dinamakan sebagai penjana AU. Penjana AU ni terdiri daripada gelong dawai pengalih. Gelong dawai pengalih ni, wire loop ni yang dia label ni. Gelong ni dia akan berputar. Berputar dalam medan magnet. Medan magnet ni kita tahulah kutub dia ada utara dan ada selatan. Bila ada magnet ataupun magnetic pole ni, maka ada flux magnet ataupun magnetic flux ni kat tengah-tengah yang dilabel dengan anak panah biru ni. Lepas tu dekat sini juga, daripada gambar ni juga kita ada berus karbon. Berus karbon ni yang kecil ni. Lepas tu kita ada dua slip rings ataupun dalam bahasa Melayu dia gelang gelincir. Lepas tu penjana ni dia disambungkan dengan galvanometer. Kat sini tak dilabelkan, so cikgu label. Galvanometer. So, gegelong dawai ni dia akan berputar. Berputar daripada mana? Daripada utara ke selatan. Kalau sini utara, dia berputar daripada sini, dia berputar ke selatan. Dalam satu kitaran. Kita tahu dalam satu kitaran ada 360 darjah. Kita tengok prinsip macam mana penjana AU ni dikendalikan. Kita tengok dulu pada kedudukan 1, iaitu pada kedudukan kosong darjah ni. Masa ni dia berada pada kedudukan menegak. Menegak macam mana? Macam dalam gambar ni. Bila dalam keadaan menegak, gegelong akan bergerak selari dengan medan magnet. Lepas tu dia tidak memotong flux magnet. Kita tahu dekat tengah-tengah ni ada flux magnet yang dilabel dengan anak panah tu kan. Bila dia dalam keadaan menegak ni, dia tidak memotong flux magnet ni. Maka bila dia tak potong flux magnet, arus aruhan dia adalah sifar. So kalau kita tengok dalam graf ni, dia dekat sini, dekat kosong. Kita tengok pada galvanometer ni juga, jarum dia pun tak bergerak, pada kosong juga. Perlu diingatkan daya gerak elektrik hanya dijana apabila pengalih memotong garisan flux magnet. Jika dia dalam keadaan menegak, maka tiada DGE yang terjana. Seterusnya kita tengok pada kedudukan kedua. Kedudukan kedua dia dah berputar ke 90 darjah. Dia berputar, kita tengok dulu dalam gambar ni. Bila dia berputar, tadi dia dalam keadaan menegak. Sekarang dia berputar, dia jadi keadaan mengufuk. Mengufuk macam dalam gambar ni. Dia berputar daripada mana? Daripada utara ke selatan. Macam anak panah dia dah label tu. Bila dia dalam keadaan mengufuk,
DGE dan arus aruhan dalam gegelung akan bertambah dari sifar ke nilai maksimum. Sebab apa? Sebab dia dah potong flux magnet ni. Maka dia tak berada pada kedudukan kosong lah. Dia akan bertambah dari sifar tadi ke kedudukan maksimum. Okey, kita tengok dekat nombor 2 ni. Ini adalah kedudukan maksimum. Okey. Kedudukan maksimum ni kita panggil kedudukan maksimum positif. Kita tahu dia ada nilai positif dan negatif kan tadi. Okey, pada bahagian atas ni, ini adalah nilai positif. Okey. Lepas tu, kedudukan ketiga adalah 180 darjah. Dia berputar lagi. Daripada kedudukan mengufuk tadi, dia bertukar kepada kedudukan menegak semula. Okey, macam dalam gambar ni. Maka, nilai DGE dia berubah kepada sifar balik. Kita tengok kat graf ni, daripada kosong naik ke 2. Lepas tu patah balik ke sifar balik. Okay. So macam tu lah dia berfungsi. Dia berputar-putar-putar. Okay. Tengok kedudukan keempat. Pada kedudukan 270 darjah. Daripada kedudukan menegak tadi, dia bertukar kepada mengufuk balik. Okay. Tapi disebabkan dia bertukar, dia berpusing, maka arus aruhan di dalam gegelung ni mengalir dalam arah yang bertentangan. Macam mana nak tahu? Tengok pada galvanometer ni. Okey, tengok jarum dia dah bertukar ke arah yang bertentangan. Kalau tadi arah dia ke sini. Sekarang ni dia berada pada arus yang bertentangan. Maka graf pun dia akan ke bawah. Okey. So dekat sini ini adalah nilai maksimum negatif. Kita tahu dekat atas tadi positif. Sekarang dia dekat bawah. Ini adalah nilai negatif. Nilai maksimum negatif. And then last kali dia dah melengkapkan satu kitaran 360 darjah. Okay, maka dia berada dalam kedudukan yang menegak lah semula. Okay, bila dalam kedudukan menegak tadi, dia tidak memotong flux magnet. Maka DGE dan arus aruhan adalah sifar. So dekat kedudukan 5 ni dia bertukar kepada sifar balik. Okay, maka daripada graf ni kita dapat lihat daripada 1 ke nombor 5 ni dia telah melengkapkan satu kitaran. Okay, ni kita panggil kitaran yang lengkap. Okay, so macam itulah prinsip kendalian penjana arus ulang-alik ni. Okay, seterusnya kita tengok bentuk gelombang AU. Okay, gelombang AU ni kita tahu dia berubah-ubah, so dia ada pelbagai bentuk lah. Okay, antaranya adalah bentuk gerigi, bentuk segitiga, lepas tu bentuk segi empat dan bentuk sinus. Okay, seterusnya kita akan tengok perbezaan gelombang arus terus dan arus ulang-alik. Kita tengok perbezaan daripada simbol punca voltan. Kita tahu dalam arus terus kita pakai bateri, maka simbol punca voltan dia adalah macam ni. And then arus ulang-alik kita tengok simbol dia bentuk bulat macam ni. Okay, lepas tu kita tengok bentuk gelombang. Okay, berbeza arus terus disebabkan dia mengalir dalam satu arah, maka bentuk gelombang dia adalah secara lurus. Manakala arus ulang-alik, bentuk gelombang dia berubah-ubah. Macam kita dah belajar tadi dalam penjana AU tadi. So, bentuk dia adalah bentuk sinus ni lah. Okay. Puncak VP, voltan purata VA, voltan puncak ke puncak VPP, voltan punca minimum kuasa 2 VPMKD, tempoh dan juga frekuensi bagi gelombang AU. Okey, kita tengok rajah 2.41. Diberi satu kitaran lengkap. Okey, satu gelombang kitaran lengkap. Jadi, macam mana kita nak tahu voltan puncak dia? Okey, dia dah level dah. Voltan puncak ni daripada kosong ke atas sini. Ini adalah puncak bagi gelombang. Okey, sini adalah puncak dia. Okey, lepas tu kita boleh tahu voltan purata daripada kosong ke sini. Dia dah level dah sini. Okey, ini adalah VA, menunjukkan VA. Lepas tu kita boleh tahu voltan puncak ke puncak VPP ni. Okey, macam mana kita nak tahu VPP ni? Okey, nama pun voltan puncak ke puncak. Okey, so atas ni puncak, yang bawah ni pun puncak. Okey, yang atas ni adalah positif. Kita dah belajar tadi, positif. Yang bawah ni adalah negatif. So, ini adalah nilai maksimum positif dan ini adalah nilai maksimum negatif. So, puncak ini ke puncak ini adalah VPP.
Lepas tu kita perlu tahu VPMKD. Okay, yang ini VPMKD, nilai dia daripada kosong ke sini. Okay, and then kita boleh kira tempoh dan juga frekuensi daripada gelombang ni. Okay, kita tengok istilah-istilah dia dekat sini. Okay, first kali voltan puncak. Apa itu voltan puncak ni? Voltan puncak VP merupakan voltan yang paling maksimum VM yang diukur dari paksi Y. Okay, kita grafkan. Kita ada paksi Y dan paksi X. Okay, so bentuk gelombang macam ni. And then kita nak tahu nilai voltan VP ni, tadi dia dah label dekat puncak kan? Sebab voltan puncak. So kat sini, kalau di sini diberi 10, maka VP dia adalah 10. Okey, lepas tu yang kedua adalah voltan puncak ke puncak, VPP. Macam mana nak tahu voltan puncak ke puncak? Daripada puncak positif ni ke puncak negatif. Ke sini, negatif. So, kalau sini 10, sini 10, VPP dia adalah 2 darab VP. So, 2 darab 10 sama dengan 20. Macam itulah. Okay. Okay, C. VA ni apa? VA merupakan nilai purata bagi separuh kita gelombang dan nilainya adalah 63.7%. Manakala bagi 1 liter lengkap, nilai purata adalah sifar kerana gelombang AU adalah simetri. So, kalau kita tengok kat graf, ini adalah gelombang, dia potong separuh daripada gelombang yang atas ni. So, ini adalah nilai VA. So, macam mana nak cari VA ni? Kita darabkan 0.637 darabkan dengan VP. Okay, ini adalah formula dia. Okay, next adalah VPMKD. VPMKD ni merupakan nilai yang terpenting dalam liter elektrik. Kenapa? Sebab kebanyakan meter menunjukkan bacaan dalam nilai VPMKD yang bersamaan dengan 70.7% daripada puncak voltan. So, macam mana nak kira VPMKD ni? Ada formula dia 1/2 darab dengan VP ataupun VPMKD sama dengan 0.707 darabkan dengan VP. Okey, seterusnya kita tengok tempoh pula. Tempoh ini apa? Ia adalah masa yang diperlukan oleh satu gelombang untuk melengkapkan satu kitaran. Kita tahu dalam satu kitaran lengkap tu bersudut 360 darjah. Okey, jadi jangan lupa unit bagi tempoh saat. Unit bagi tempoh adalah saat. Okey. Dan yang F adalah frekuensi. Frekuensi ni adalah bilangan kita lengkap dalam satu saat. Dan unitnya adalah Hertz. Okey. So, kalau kita nak cari tempoh, kita boleh pakai formula T sama dengan 1/F. Manakala kalau nak cari frekuensi pula, kita pakai F sama dengan 1/T. Okey. Okay, kita tengok contoh. Yang pertama ni, dia nak hitung tempoh dan frekuensi gelombang AU dalam rajah 2.42. So, kita tahu tempoh ni adalah masa yang diperlukan oleh gelombang untuk melengkapkan satu kitaran. Okay, so satu kitaran lengkap daripada sini, daripada kosong ni. Okay, daripada kosong ni sampailah sini. Okay, sini. So, dia dah label dah. Sini 0.1, 0. So, kat sini 0.2, sini 0.3, sini 0.4. Okay, so tempoh kita boleh tulis kat sini T sama dengan 0.4 second. Okay, lepas tu dia nak apa? Dia nak frekuensi. So, formula frekuensi apa? Frekuensi sama dengan 1/tempoh. So, 1/0.4 dapatlah 2.5 Hz. Okay, jangan lupa unit bagi frekuensi dan tempoh ni. Okay. Kita nak tengok soalan nombor 2. Okay, rajah 2.43 menunjukkan gelombang sinus AU voltan. Okay, dia beri satu kitaran gelombang ni. Okay. So, yang pertama dia nak tempoh. Kita tahu tempoh adalah masa yang diperlukan untuk satu kitaran lengkap. So, daripada kosong ni, dia dah bagi dah. Sampai sini, dia dah bagi berapa? 5 ms ataupun 5 milisecond. So, kita boleh tulis lah kat sini. T sama dengan 5
ms. Okey, 5 ms ni apa? 5 milisecond ataupun 5 darab 10 negatif 3 saat. Okey. And then yang B dia nak frekuensi. Kita tahu frekuensi adalah F sama dengan 1 over T. So masukkan dalam formula 1/T 1/5M. Lepas tu kita buat 5 darab 10 negatif 3. Lepas tu dapatlah berapa? Dapatlah 200 Hz. Okey. Seterusnya yang C dia nak voltan puncak. Kita tengok dalam raja dia dah beri kat puncak ni dia dah bagi 20 volt. So boleh terus tulis 20 volt. Okey, yang D pula dia nak voltan puncak ke puncak. Okey, voltan puncak ke puncak ni kita tahu daripada puncak yang positif ni ke puncak yang negatif ni. Okey, so ini adalah VPP dia. So, macam mana nak cari VPP? Masuk formula 2 darab VP. So, 2 darab 20 dapatlah 40 volt bagi voltan puncak ke puncak. Okey, yang E pula, voltan purata. Macam mana nak cari voltan purata? Kita masukkan dalam formula juga. Okey, VA sama dengan 0.637 darabkan dengan VP. So 0.637 darab 20. Kira tekan kalkulator dapatlah 12.74 volt. Okay. And then last kali dia nak voltan punca minimum kuasa 2 VPMKD ni. So masukkan formula juga. VPMKD sama dengan 0.707 VP. So 0.707 darab 20 dapatlah 14.14 volt. So macam itulah cara untuk mengira gelombang ni untuk soalan nombor 2. Okey, kita tengok pula pada pengenalan kepada osiloskop dan penjana fungsi. Okey, osiloskop ni adalah salah satu alat pengukuran dan pengujian dalam elektrik. Okey, osiloskop ni ada dua jenis iaitu analog dan osiloskop digital. Apa kelebihan osiloskop ni? Dia dapat memaparkan bentuk gelombang dengan menggunakan dua paksi. Lepas tu dia dapat juga ukur voltan. Lepas tu dia dapat ukur tempoh ataupun masa kitaran gelombang tu. Okey, paksi ni macam graf tu lah, ada paksi menegak dan paksi mendatar. So, paksi menegak ni dia mewakili nilai voltan dan manakala paksi mendatar ni mewakili nilai masa. Okey. Okey, ini adalah gambar bagi osiloskop analog. Kalau kita tengok dekat bengkel tu, kita dah tak pakai dah osiloskop analog ni. Kita dah pakai yang digital. Okay, kebanyakan tempat belajar you ke sekolah ke kebanyakan dah pakai yang digital punya. Okay, analog ni yang lama lah. Okay, ini pula adalah osiloskop digital. Okay, yang ni ada dalam buku teks. Okay, dia dah label dah nombor 1 sampai nombor 14. Okay, dalam buku teks muka surat 90 ada keterangan dia. Nombor 1 tu apa, nombor 2 tu apa, sampailah nombor 14. Okay, yang tu nanti kamu boleh baca sendiri dalam buku teks, okay? And then bila dah buka sekolah nanti kita akan buat eksperimen lah menggunakan osiloskop ni. Okay? Ini adalah keterangan dia lah. Nombor 1, apa dia? Layar osiloskop. Nombor 2, switch on off. Okay, nombor 3, switch pemilih untuk butiran menu. Nombor 4, switch pemilih untuk menu. Nombor 5, switch pilihan kawalan. Nombor 6, switch mula atau henti. Sampai nombor 14 adalah port USB. Okey. Okey, ini adalah kuantiti yang dapat gelombang daripada layar osiloskop tu. Okey, kita boleh ukur amplitude, kita boleh tengok frekuensi juga dan kita boleh tengok gelombang juga. Tempoh gelombang. Okey.
Okay, and then masa kita buat latihan, sebagai latihan dalam makmal ataupun bengkel, kita akan pakai penjana fungsi ataupun dalam bahasa Inggeris dia function generator ni. Kita gunakan sebagai apa? Sebagai sumber punca gelombang arus elektrik yang diperlukan oleh osiloskop. Okay, ini bertujuan untuk apa? Untuk menggantikan punca bekalan ataupun keluaran arus elektrik yang dikaji bagi menganalisis sesuatu bentuk gelombang yang diperlukan. Okay, so penjana fungsi ni adalah satu alat yang penting lah. Untuk kalau kita nak guna osiloskop, kita mesti pakai penjana fungsi ni. Okay, penjana fungsi ni adalah alat yang boleh membekalkan gelombang. Okay, seperti sinus dan gelombang segitiga kepada osiloskop untuk tujuan pengujian ataupun pengukuran. Okey, ini adalah gambar bagi penjana fungsi. Okey, dalam bengkel pun kamu pernah tengok kat atas meja tu ada penjana fungsi ni. Okey, so dia dah label lah 1 sampai 9 dan keterangan dia ada pada muka surat 91. Okay, ni adalah keterangan dia lah. Nombor 1 apa? Nombor 1 port USB. Nombor 2 switch untuk kita pilih frekuensi, amplitude, offset, semua-semua tu. Okay, sampai lah nombor 9 tu adalah switch untuk on dengan off. Okay, so sekarang ni kita akan tengok contoh yang lain yang melibatkan osiloskop pula. Okay, rajah ni menunjukkan yang dipaparkan pada layar osiloskop. Okay, yang petak-petak ni adalah layar osiloskop lah. Okay, tombol pemboleh ubah masa disetkan pada 2 ms per bahagian. Okay, kita tahu paksi mendata ni adalah masa. Okay, yang atas ni menegak ni adalah voltan. So, paksi tombol pemboleh ubah masa ni diset pada 2 ms per bahagian. Manakala tombol voltan pula diset pada 0.5 mV per bahagian. Okay, apa maksud per bahagian ni? Maksudnya, satu petak ni mewakili apa yang diberi. Contohnya, pemboleh ubah masa ni. Okay, pemboleh ubah masa pada paksi mendata ni kat sini mewakili 2 M. Okay, bila kat sini 2 M, sini adalah 4 M. Okay, ni 6, ini jadi 8 M. Dan ini 10 M. Okay. And then yang voltan pula diset pada 0.5. So 0.5 mewakili satu petak. So kat sini 0.5, sini 1.0, sini 1.5. Dia dah label dah. 1.5 M sebenarnya ni. So V per M lah kat sini. Okay, jangan lupa pula M tu. Sebab kadang-kadang ada student yang terlepas pandang, dia tak kira pun M tu. Okay, M ni penting lah. Dia prefix ni. Okay, so dia nak hitung kuantiti elektrik bagi gelombang AU tersebut. Okay, soalan pertama dia nak tempoh. Kita tahu tempoh dia dah buat satu kitaran kan. Tempoh adalah masa yang diperlukan untuk satu kitaran lengkap. So, bila kita label kat sini, kita dapat berapa? 8 ms. Okay, so tulislah 8 ms. Okey, bila dah tahu tempoh, kita boleh tahu frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 per tempoh. 1 per 8 M. 1 per 8 darab 10 negatif 3. So, dapatlah 125 Hz. Okey, now dia nak voltan puncak pula. Voltan puncak adalah voltan pada puncak ni. So, kita dah tahu dah ada 1.5 MV. Okey. And then dia nak voltan puncak ke puncak VPP. So puncak ni ke puncak yang bawah ni macam mana? 2 darab VP. So 2 darab VP dia 1.5 M. So 2 darab 1.5 darab 10 negatif 3. So dapatlah 3 MV. Last kali dia nak voltan punca minimum kuasa 2. So, masukkan formula 0.707 VP darablah 0.707 darab dengan VP dia berapa tadi? 1.5 M. So, dapatlah 1.06 M volt. Okay? So, itulah cara-cara nak jawab soalan nombor 1 ni. Senang kan?
Okay, and then kita nak jawab soalan ni pula. Okay, merujuk kepada rajah 2.48, hitung frekuensi gelombang voltan AU. So, kita dah tahu satu kitaran, tempoh dia adalah masa yang diperlukan untuk satu kitaran lengkap. So, kalau kat sini 2, sini 4. So, tempoh dia berapa? 4. Okay, perhatikan dekat rajah tu, perasan tak dekat sini ada, ni nilai apa ni? Ini adalah microsecond. Okay, so jangan tertinggal. Bukan 4 second tapi 4 microsaat. Okay. So, nak cari dia nak apa? Frekuensi. So, frekuensi sama dengan 1/T sama dengan 1/4 microsecond. Micro berapa dalam prefix? 4 darab berapa? Micro. 10 negatif 6. 10 negatif 6 darab second. So, jawapan dia akan dapat 250 kHz. Okay. Okay, sekarang ni kita nak kira soalan ni pula. Okay, dia bagi apa ni? Dia bagi frekuensi. Dia suruh kira tempoh bagi soalan A, B dan C. So, kita buat A dulu. F dia bagi 50 Hz. Okay, macam mana nak kira tempoh? Kita masukkan dalam formula T sama dengan 1/F. So, 1/50 dapatlah 0.02 saat. Okay. Yang ke B pula. Dia bagi frekuensi adalah 100 kHz. Okay, 100 K ni apa? 100 darab 10 kuasa 3 Hz. Okay, masukkan dalam formula T sama dengan 1/F. Okay, 1/100 darab 10 kuasa 3. Okay. So, dapatlah jawapan dia 10 microsecond. Okay, soalan C pula. Dia beri F sama dengan 100 MHz. Okay, kita tahu 100 mega ni adalah 10 kuasa 6 Hz. Okay, masukkan dalam formula T sama dengan 1/F. Okay. 1/100 darabkan dengan 10 kuasa 6. So, dapatlah 10 ns. Okay. N tu adalah nano. So, 10 nanosecond lah. Okay. So, selesai untuk soalan ni. Okay, kita tengok pula soalan ni. Okay, diberi voltan AC sama dengan 100 volt. Lepas tu dia beri frekuensi 50 Hz. So, dia suruh kira apa? Kira tempoh VPP dan VPMKD. Okay. So, macam mana nak kira? Dia dah bagi apa? Voltan AC tu VP lah. Okay, 100 volt. Lepas tu, dia bagi frekuensi sama dengan 50 Hz. Okay, dia suruh kira apa dulu? Tempoh. So, dia dah bagi frekuensi, masukkan dalam formula tempoh sama dengan 1/F. So, dapatlah 1/50 dapat 0.02 saat. Lepas tu, dia nak VPP. Macam mana nak cari VPP? 2 darab voltan puncak. 2 darab 100. Sama dengan 200 volt. And then dia nak VPM KD. Okay, yang ni formula dia adalah 0.707 darabkan dengan VP. So, 0.707 darab 100 dapatlah 70.7 volt. Okay, settle untuk soalan A. Soalan B pula, dia suruh lukis gelombang sinusoidal dan labelkan setiap bacaan. So, lukislah. Dia ada paksi menegak dan mendatar kan? So, sini kita label voltan V. Okay. And then, paksi mendatar ni kita label masa S, second. Okay, ni adalah kosong.
Okey, lepas tu kita label sini adalah voltan puncak dia 100. Vp sama dengan 100. Okey, kat bawah ni negatif 100. Lepas tu kita lukis gelombang tu. Okey, so Vp dia kat sini lah. Okey, lepas tu kita labelkan masa. Masa kita dapat dah tempoh dalam satu kitaran lengkap kan. So kat sini adalah 0.02, sini adalah 0.01. Okey, lepas tu kita dah nak label juga VPMKD tu. VPMKD tu kita tahu nilai dia dekat sini kan, agak-agak kat sini. So VPMKD sama dengan 70.7. So macam itulah cara nak jawab soalan ni. Okey, dengan berakhirnya soalan tadi, maka dah habislah kelas kita untuk minggu ini. Okey, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan tadi dapat dipraktikkan oleh pelajar-pelajar semua. Okey, cikgu nak simpulkan balik apa yang kita belajar tadi. Okey, first kali cikgu terangkan mengenai macam mana penjana AU tu dikendalikan. Okey, lepas tu kita dah tengok juga macam mana cara untuk kira VP, VPP, VPKMKD, VA, tempoh dan juga frekuensi. Okey, lepas tu kita tengok bentuk gelombang dia ada 3 jenis. Lepas tu kita tengok perbezaan antara AU dan AT. And then kita belajar pasal osiloskop dan macam mana nak kira melalui layar osiloskop. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas cikgu. Sekian, terima kasih.